Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pada minggu yang pertama ni, saya akan membentangkan tentang pengenalan kepada konsep dan prinsip-prinsip fiqh penggunaan. Ini adalah nota daripada Dr. Sa'dan Man dan saya boleh saya share sekali dengan antum lah. Okay, apa itu fiqh penggunaan? Okay, dalam fiqh kepenggunaan ni, kandungan yang ada dalam slide ini adalah yang pertama latar belakang, yang kedua keperluan pendidikan fiqh kepenggunaan dan juga isu-isu semasa berbangkit berkaitan fiqh kepenggunaan. Okey, fiqh kepenggunaan. Apakah definisi khusus bagi fiqh kepenggunaan ataupun kepenggunaan itu sendiri? Okey. Kepenggunaan didefinisikan sebagai segala hal mengenai pengguna. Semua perkara yang berkaitan pengguna maka ia adalah kepenggunaan. Ataupun perihal pengguna iaitu individu yang membeli atau yang diberikan kepadanya mengguna, menyelenggara, melupuskan produk dan perkhidmatan dalam bentuk terakhir dalam usaha mereka untuk mencapai tahap kepuasan yang maksimum dengan pendapatan yang terhad. Mengikut Nurizan dan Muhammad Amin, itulah definisi kepenggunaan. Maksudnya individu yang membeli dan menggunakan barang. Siapa? Kitalah sebagai pengguna. Okay. Hal tentang seseorang yang memperoleh atau menggunakan barang atau perkhidmatan daripada jenis yang pada lazimnya diperolehi bagi maksud kegunaan atau penggunaan diri, rumah tangga dan isi rumah. Maksudnya seseorang itu menggunakan sesuatu dan juga membelikan barang-barang keperluan bukan sahaja untuk diri dia, bahkan untuk isi rumah tangga. Okey, 3 elemen asas dalam kepenggunaan. Okey, dalam kepenggunaan ni ada 3 elemen yang utama. Yang pertama pengusaha. Pengusaha, yang kedua adalah produk dan yang ketiga adalah pengguna. Kenapa ada pengusaha? Kerana pengusaha ini berfungsi untuk mengusahakan ataupun menghasilkan barang kepada menghasilkan produk. Mereka akan mencipta barang ataupun menghasilkan produk-produk yang diperlukan untuk pengguna. Kemudian adanya produk. Dan apabila ada pengusaha, maka akan wujud produk. Apabila wujud produk, maka pergi kepada pengguna, di mana pengguna yang akan membeli produk-produk tersebut, sama ada untuk diri dia dan juga ahli keluarga dia. So 3 elemen ini adalah elemen yang sangat penting yang menjadi asas kepada kepenggunaan. Okay, fiqh kepenggunaan ini kalau dalam bahasa istilah bahasa Arabnya dia panggil fiqh al-istihlak. Okay, di mana aktiviti kepenggunaan yang selari dengan ketetapan syariah Islam. Ia merangkumi semua aspek kepenggunaan, perlu dipertimbangkan dengan prinsip halal dan juga haram. Itu beza dia di antara kepenggunaan dengan fiqh kepenggunaan. Kalau kata fiqh kepenggunaan, maksudnya dia ada elemen-elemen Islam itu. Ada prinsip halal dan juga ada pertimbangan halal dan juga haram dalam kepenggunaan tersebut. Macam tu. Ada elemen-elemen ataupun aktiviti yang melibatkan halal, penentuan halal dan juga haram, sama ada melibatkan pengusaha dan juga produk yang dihasilkan. Itu pun boleh kita definisikan sebagai fiqh kepenggunaan ataupun fiqhul al-istihlak. Okay. Fiqh kepenggunaan bererti memahami hukum syarak yang berkait dengan isu-isu pembekalan, sama ada barangan ataupun perkhidmatan, dan isu-isu penggunaan iaitu gelagat pengguna sama ada sesuai dengan objektif syariah yang berkaitan dengannya atau sebaliknya.
atau mengikut Datuk Mahmud Zuhdi, dia kata hukum syarak fiqh kegunaan ni adalah hukum syarak mengenai barang dan khidmat yang ditawarkan oleh pembekal dan cara bagaimana barangan dan perkhidmatan itu digunakan oleh pengguna. Maksudnya tadi kita ada 3 elemen kan. Yang pertama adalah Yang pertama tadi adalah pengusaha, yang kedua produk dan yang ketiga adalah pengguna. Jadi tiga-tiga elemen ini memainkan peranan dalam fiqh penggunaan. Bagaimana ketiga-tiga elemen ini ditawarkan ataupun bagaimana adanya aspek halal dan juga haram dan juga bagaimana barangan dan perkhidmatan itu digunakan oleh pengguna tersebut. Okey. Dalam pelbagai dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis An-Nabawi banyak menjelaskan tentang memakan makanan yang halal lagi baik. Ini adalah antara dalil-dalil yang yang menggalakkan, yang mewajibkan kita untuk mencari makanan halalan tayyiban. Wa qulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban. Kan. Talabul halal wajibun ala kulli muslim. Mencari makanan halal itu adalah sesuatu perkara yang wajib ke atas setiap individu orang Islam. Kan? Mencari makanan untuk hidup itu adalah sesuatu keperluan. Tetapi mencari makanan yang halal itu adalah sesuatu yang diwajibkan di dalam Islam. Boleh faham Di mana elemen halal dan juga tayyib adalah dua elemen yang berbeza. Bukan semua yang halal itu tayyib dan bukan semua yang halal itu adanya tayyib. Nanti kita akan syarah dalam beberapa dalam tajuk yang lain. Okey. Lepas tu latar belakang kepada fiqh kepenggunaan. Fiqh kepenggunaan adalah salah satu daripada beberapa pendidikan penting tetapi diabaikan ataupun dalam istilah dalam inverted comma iaitu terabai. Kenapa? Sebab fiqh penggunaan ni adalah penting untuk masyarakat tetapi tidak diajar secara rasmi dalam kurikulum sekolah. Seolah-olah ia bersifat eksklusif dan diajar sebagai ilmu tahap tinggi sahaja. Iaitu diajar di institusi pengajian tinggi dalam jurusan-jurusan tertentu. Maksudnya fiqh penggunaan ini lazimnya diajar ataupun diberikan pendedahan apabila subjek ataupun subjek-subjek khusus ini diajar di dalam subjek ataupun subjek teras ataupun sama ada subjek terutamanya subjek elektif lah dalam pengajian tinggi. Berbeza dengan sedangkan fiqh kepenggunaan ini adalah ataupun kepenggunaan Islam ini adalah sesuatu yang sebenarnya boleh dididik ataupun boleh dibangunkan oleh masyarakat daripada rumah lagi. Maksudnya daripada kanak-kanak kita, daripada anak-anak kita lagi kita sudah boleh mendidik mereka tentang ilmu penggunaan Islam. Walau bagaimanapun sayangnya perkara ini tidak dimasyarakatkan dalam masyarakat Islam ataupun diajar secara tidak khusus
Macam tu. Jadi ia memberi kesan kepada masyarakat di mana mewujudkan masyarakat yang tidak prihatin dan juga tidak bertindak dengan betul apabila berbangkit isu kepenggunaan dan juga isu halal dan juga haram. Kan contohnya seperti mana yang kalau antum semua ingat semasa kes isu Cadbury. Isu Cadbury itu menjadi satu isu yang besar sehingga memberi nama buruk ataupun memberi kesan yang buruk kepada syarikat Cadbury itu sendiri. Kan? Bagaimana syarikat tersebut jatuh disebabkan isu ataupun disebabkan dakwaan yang tidak benar berkenaan dengan terdapat DNA babi di dalam coklat Cadbury. Jadi ramai masyarakat pada ketika itu mengeluarkan pandangan, mengeluarkan keprihatinan mereka sehingga mereka nak apa? Sehingga mereka nak cuci darah. Sehingga mereka nak samak. Samak apa? Samak mulut. Nak samak cuci perut. Dan sebagainya. Nampak tak? Mewujudkan masyarakat yang tidak peka ataupun mungkin terlalu peka dan juga terlalu sensitif berkenaan isu halal dan juga haram. Walaupun sebenarnya hakikatnya ia tidaklah seperti mana yang digambarkan. Maksudnya tak tahu lagi betul ataupun salah, tetapi masyarakat kita terus menghukum. Itu masalah yang muncul dalam masyarakat. Okey, kepenggunaan melibatkan 3 perkara tadi. Pertama adalah pengeluar produk, kan? Iaitu pengeluar produk ataupun penyedia perkhidmatan. Sebab pengeluar ini boleh terbahagi kepada dua, sama ada yang melibatkan produk ataupun yang melibatkan barangan dan juga bukan barangan. Kalau barangan ni produk-produk harian lah, produk-produk yang diminta ataupun produk-produk yang sememangnya menjadi pilihan kepada masyarakat. Produk ataupun barangan. Yang tidak bersifat barangan ni seperti kewangan, facilities dan sebagainya, pergudangan. Itu melibatkan penyedia perkhidmatan yang lebih memberikan perkhidmatan kepada masyarakat. Yang kedua adalah produk. Sama ada produk itu sendiri ataupun perkhidmatan yang diberikan. Dan yang ketiga ialah pengguna. Sama ada pengguna tersebut menggunakan produk ataupun menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan. Itu kepenggunaan. Okay. Kalau kepenggunaan halal melibatkan penjagaan hak-hak pengguna dalam isu-isu yang melibatkan hukum halal atau haram produk ataupun perkhidmatan yang ditawarkan. Okey, itu penjagaan hak-hak pengguna dalam isu-isu yang melibatkan hukum halal dan haram produk dan ataupun perkhidmatan yang ditawarkan. Itu adalah kepenggunaan halal. Okey. Kenapa perlu? Kalau orang tanya kenapa saya perlu belajar fiqh penggunaan? Sebab apa? Ia merupakan satu ilmu yang memberi penekanan khusus kepada penjagaan hak-hak pengguna Muslim dalam isu-isu yang melibatkan hukum halal dan haram produk serta perkhidmatan yang ditawarkan. Kenapa penting antum semua ambil subjek ni? Kenapa antum semua perlu memahami fiqh penggunaan? Sebab apa? Sebab ia merupakan sesuatu yang
menjadi satu tuntutan kepada masyarakat, menjadi satu kewajipan ke atas seorang Muslim untuk mengambil tahu kan, untuk mempelajari tentang hukum hakam yang melibatkan makanan ataupun sesuatu perkhidmatan yang diberikan kepada masyarakat. Kita adalah masyarakat yang perlu, kita adalah ataupun antum semua ini merupakan generasi yang perlu celik kepada kepenggunaan. Sebab apa? Sebab antum semualah yang akan memperbetulkan salah faham masyarakat terhadap sesuatu isu. Macam tu. Okey. Selain pada itu juga, keperluan kepada fiqh kepenggunaan ni adalah yang pertama, mendidik masyarakat Muslim menghayati prinsip mematuhi yang halal dan menjauhi perkara yang haram dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, membangunkan kesedaran, kepekaan dan keprihatinan masyarakat dalam isu halal dan juga haram. Yang ketiga, mendidik pengguna Muslim dengan nilai adab dan sikap yang betul dalam isu halal dan juga haram. Yang keempat adalah menyuburkan budaya tabayyun dalam isu halal dan haram. Yang terakhir, menjadi asas kepada pembudayaan halal sejagat. Kenapa perlunya fiqh kepenggunaan ni? Kerana pertama yang saya nampak adalah bagaimana penghayatan manusia itu peka dan prihatin terhadap isu halal dan haram dalam kehidupan. Yang kedua, mendidik masyarakat untuk bertabayyun. Tabayyun ini bermaksud apabila persoalan halal dan haram ditimbulkan dalam masyarakat, maka apa yang perlu diberikan perhatian adalah apa yang perlu diutamakan dalam masyarakat adalah perlu tabayyun, perlu cari dulu, mencari apakah kebenaran di sebalik isu-isu yang ditularkan. Sekarang ni, musim sekarang ni adalah media sosial adalah sesuatu yang sangat mudah untuk disebarkan. Sama ada boleh kita viralkan melalui Facebook, Instagram, Instafamous dan sebagainya, dan pelbagai medium yang sangat mudah menyebarkan isu-isu viral ini, ataupun dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dan sebagainya, senang je, share, maka benda tu bertebaran. Jadi perlunya satu sikap tabayyun, iaitu kita mengenal pasti apa itu masalah dan adakah masalah itu benar-benar berlaku ataupun tidak. Dan kat mana kita nak cari jalan keluar daripada konflik ataupun masalah yang timbul dalam masyarakat, khususnya isu-isu yang berkaitan halal dan juga haram. Benda ni yang kurang di dalam masyarakat. Sebab tu saya tekankan pada antum perlu kepada tabayyun dalam isu halal dan juga haram. Bimbang-bimbang kita menularkan sesuatu yang tidak betul, menyebabkan masyarakat, boleh menyebabkan kebimbangan dan juga rasa was-was di dalam masyarakat. Kemudian sekaligus memberikan efek kepada pengeluar tersebut. Bagi efek, maksudnya boleh memberikan kesan kepada pengeluar, di mana dia akan bagi kesan dari aspek ekonominya, dari segi aspek pengurusannya, dari segi aspek stok yang berlebihan dan sebagainya. Okey, apakah implikasi apabila tiada fiqh kepenggunaan? Pertama, meninggalkan satu kelompongan dalam sistem pendidikan sektorial dalam ilmu. Maksudnya meninggalkan apabila masyarakat tidak mengadaptasikan
fit kepenggunaan dalam kehidupan, maka ia telah memberikan satu jurang kelumpungan di dalam salah satu sistem pendidikan. Mewujudkan masyarakat yang imun ataupun zero sensitif ataupun halal blind dalam isu halal haram. Maksudnya apabila tak ada kesedaran terhadap halal ini, maka masyarakat akan jadi zero sensitif lah. Tidak sensitif tentang isu halal haram. Sama ada makanan itu disajikan dengan pelbagai arak ataupun disajikan, dicampur dengan wine dan sebagainya. Namun perkara ini tidak diambil peduli oleh masyarakat. Nak ke masyarakat kita macam tu? Kan? Okay, seterusnya, mencetuskan kecelaruan minda dan ketidaktentuan sikap dalam menghadapi isu halal dan haram semasa. Maksudnya masyarakat akan keliru. Masyarakat akan jadi confused. Kenapa berlaku macam ni dalam sesebuah masyarakat? Yang seterusnya, mencetuskan kekecohan dalam masyarakat dalam isu halal dan juga haram, serta mengganggu fokus pembangunan ummah. Kan, kalau kita tengok kepada masyarakat di Malaysia, secara umumnya kepekaan ataupun kepekaan ataupun kesedaran mereka terhadap halal masih di peringkat yang sederhana, bukanlah tinggi sangat. Maksudnya dia masih peringkat sederhana, tidaklah terlalu mengambil berat dan tidaklah terlalu tak cakna sangat. Macam itulah. Okey, ini saya lampirkan beberapa isu-isu ataupun senario-senario yang berkaitan dengan penggunaan. Okey, yang pertama adalah isu-isu halal haram sentiasa berlaku berterusan dan dipaparkan di media sosial. Kadang-kadang isu-isu yang dikeluarkan itu adalah isu-isu halal ataupun yang telah berulang kali, kan, ataupun dikitas mula isu-isu yang lama. Lepas tu menjadi singkat, lepas tu viral. Viral berhenti kejap, beberapa bulan viral balik. Jadi apa yang dikongsikan dalam media sosial itu mudah menjadi tular dan kadang-kadang isu yang dimainkan itu adalah isu yang sama. Kadang-kadang individu ataupun pihak yang tidak bertanggungjawab ini memutarkan ataupun menularkan perkara itu adalah untuk menjatuhkan sesuatu jenama syarikat dan sebagainya lah. Jadi itu tempoh nombor 4 tu adalah tempoh isu dan tahun era. Kalau tengok tu isu terlalu lama pada zaman edaran risalah lagi pada tahun 1980-an. Maksudnya telah wujud dah zaman tu, menularkan perkara-perkara yang tak betul ni. Separa lama pada era email, dalam email, iaitu pada tahun 1995 hingga 2000. Lepas tu tidak terlalu lama di mana era permulaan media sosial seperti Facebook, Yahoo Group, Hotmail Group dan sebagainya. Daripada tahun 2000 hingga 2012 dan isu-isu baru lazimnya ditularkan di Facebook, WeChat, macamlah sekarang ni kan, daripada tahun 2013 hingga kini. Okey, antara isu-isu yang berkaitan fit kepenggunaan ni adalah isu-isu halal yang melibatkan yang pertama produk, iaitu dakwaan. Yang pertama adalah produk bentuk dakwaan di mana senarai produk tidak halal ataupun syubhah. Dakwaan yang mengatakan bahawa senarai produk itu tidak halal ataupun terdapat keraguan terhadap produk yang dikeluarkan. Yang kedua,
Produk berlogo halal palsu. Halal yang dikeluarkan tu adalah cop halal yang palsu. Yang ketiga, sembelihan itu adalah sembelihan tidak sah. Tetapi ada logo halal. Okey. Ternakan yang diberi makanan najis ataupun darah dan sebagainya, ataupun dikenali sebagai haiwan jalalah, haiwan yang diberikan makanan najis dan juga makanan yang kotor. Ataupun ayam dan produk daging yang tidak disembelih ataupun sembelihannya adalah sembelihan yang syubhah. Kan kalau kita tengok dalam banyak media sosial ataupun terutamanya di supermarket, lazimnya kalau yang tidak halal itu hanya menebuk tengkuk saja. Ditebuk je tengkuk ayam tu untuk mematikan ayam dan juga terus menjualnya kepada pengguna. Berlakunya pencampuran antara bahan najis, babi, binatang tidak disembelih, arak, alkohol, uri dan sebagainya. Maksudnya berlaku pencampuran. Contohnya dalam jual sejuk beku tu bercampur di antara daging halal dan juga daging yang diharamkan. Barangan halal disimpan bercampur dengan barangan tidak halal. Maksudnya barangan itu disimpan dalam satu gudang. Kan adanya barangan halal dan juga ada barangan tidak halal. Ada nyarak kat sebelah tu, sebelah ni ada babi, sebelah tu ada daging lembu. Lepas tu ada pula snack dan sebagainya. Jadi bercampur dalam satu gudang yang sama, bercampur di dalamnya antara makanan yang halal dan juga makanan yang haram. Okey, ini adalah contoh-contoh kepada contoh-contoh isu-isu halal yang tularlah seperti mana anti-N. Ini siapa-siapa tak pernah makan anti-N. Okay, anti-N ni dulu ia merupakan satu isu dan saya sendiri pun pernah nak makan. Tapi sebab dia ada salah satu pada waktu saya nak beli tu lama dah lah. Dia macam ada apa ni dalam dipanggil apa ni, dalam produk yang dia orang jual tu adanya bacon, macam tu. Nama itu sebenarnya hot dog. Hot dog ke bacon ni? Hot dog saya rasa. Dia hot dog tetapi hot dog. Okay. Jadi saya rasa ni kalau ada hot dog ni, perkataan hot dog ni, maka memang dia anti-N ni tak dapat persejilan halal lagi lah. Sebab lazim dan bukan lazimnya lah, memang orang sesiapa syarikat yang tak ada sijil halal ni, perkataan hot dog, bacon, walaupun bacon itu daripada daging lembu tapi tidak boleh dijenamakan dengan nama bacon. Ataupun hot dog, tak boleh dinamakan hot tu okey. Hot chicken ke hot dog. Dog tu kan macam anjing, lebih kepada, so kena variasikan nama supaya nama itu lebih harmoni, lebih manis orang kata. Macam tu. Tapi kalau ikut sekarang ni anti-N kebanyakannya telah mendapat persejilan halal lah. Cuma kena tengoklah kalau apabila kamu pergi ke premis, kena tengok ada tak sijil halal dilampirkan. Kalau tak ada, jangan pilihlah ataupun jangan makan. Jangan membelilah dekat syarikat tersebut. Ni pada tahun risalah bila ni? Ni dah bentuk risalah, iaitu makanan yang mengandungi babi. Senarai makanan yang mengandungi lemak babi, minyak masak, lambun. Ini pula senarai alkohol. Ini adalah bentuk-bentuk yang ditularkan. Kalau dulu dah bentuk risalah. Kemudian ini lebih kepada pengguna musykil, risalah makanan tidak halal. Kan apabila pertebaran isu-isu ini, maka menyebabkan masyarakat itu tidak secure. Mereka risau tentang risalah-risalah yang di-sharekan kepada masyarakat yang lain. Golden Churn ada DNA babi. Jakim Jaisah mentega dari New Zealand
adalah tidak halal. Yang ni pun satu isu yang besar berlaku pada tahun 2011 di mana golden chain telah ada di Malaysia dan telah dipasarkan di Malaysia. Walau bagaimanapun, JAKIM telah, masa tu Jabatan Agama Islam Sarawak telah pergi ke negeri Sarawak dan cek masa tentang kek batik Sarawak. Pergi cek, tiba-tiba mendapati dalam mentega golden chain itu positif DNA babi. Maka golden chain telah diharamkan dan juga semua golden chain yang berada di Malaysia telah ditarik kembali ke New Zealand. Okey, contoh ini adalah contoh ayam yang sembelih tetapi tak putus urat. Ini adalah contoh yang dijual. Tengok. Saji ayam cucuk, dicucuk ya. So darah tu keluarlah tetapi tidak memenuhi syarat-syarat sah dalam penyembelihan. Macam ni mana terputus langsung? Mungkin ayam ini diselam di dalam air. Walau bagaimanapun mudah kita tular menggunakan aplikasi. Aplikasi apa? Aplikasi kita mudah untuk menularkan sesuatu perkara melalui aplikasi WhatsApp. Okey, saya rasa saya berhenti dulu setakat tadi dan saya akan sambung kepada isu-isu berkaitan penggunaan ni dalam kuliah yang kedua. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.